Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh gitu. Pertamanya saya nak ucapkan tahniahlah syabas kepada DBKL, kumpulan kesenian kebudayaan kesenian Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Saya menontonnya seperti mengimbau kembali kenangan di zaman 80-an 90-an kerana persembahan yang dipertontonkan tadi itu memang memberikan kesan kepada kita ni, kepada generasi saya yang dah 60 tahun, kerana keayuannya, kesantunannya, lemah lembut, kesopanan dikekalkan. Jadi ciri-ciri itulah yang membezakan tarian Melayu dengan tarian-tarian lain. Kerana kalau kita melihat persembahan yang ketiga, saya melihat keayuan penari wanitanya itu terserlah kerana liuk, lingguk dan hayunannya itu sekata dengan emosinya. Kerana tarian Melayu ada tarian yang mempunyai ciri-ciri kesopanan, kesusilaan dan kesantunan. Jadi bila kita menonton tadi itu, baru kita rasa kekayaan, keunikan tarian Melayu berbanding dengan tarian-tarian lain. Jadi saya secara peribadinya mengucapkan syabas dan tahniah sekali lagi lah ke usaha-usaha yang dilakukan pada malam ini, kerana dia masih mengekalkan ciri-ciri kemelayuannya itu supaya ini tidak, kata orang, hilang begitu saja. Terutamanya dalam era abad ke-21 ini, kita khawatir tarian-tarian Melayu kita ini akan terpinggir, makin jauh dan akhirnya kita hilang identiti kita. Apa yang kita dipertontonkan malam tadi, sebentar tadi, ianya memberikan satu impak yang sangat berkesan dari segi untuk menentukan identiti tarian tradisional Melayu. So saya ucapkan sabar dan tahniahlah kepada DBKL, terutamanya kepada pengelolanya Cik Usop ni. Dia ada a few thought lah, ada beberapa pemikiran, ada pemahaman yang bersifat tarian itu tak statik, dia tidak kekal. Tetapi jika kita bercakap dari segi originality, keasliannya, apa yang dilakukan sekarang ini tak patutlah pada saya, kerana kita mempunyai disiplin tertentu. Vocabulary tarian Melayu itu spesifik, tetapi apabila kita mula membuat olahan dengan tanpa ada batasannya, ia akan menghilangkan identitinya. Jadi dia ada dua pemahamannya. Satu, kita boleh buat eksplorasi, kita boleh buat penjelajahan untuk mendapatkan satu norms yang baru, tetapi di waktu yang sama, pengekalan kepada identiti yang tradisi yang asli itu mesti wajib dikekalkan. Kalau tidak nanti hilang kita punya tradisi Melayu. Sebab vocabulary tarian Melayu itu banyak, terutamanya dalam silat. So dalam pergerakan silat itu boleh ditambah baik untuk dijadikan pergerakan dalam vocabulary tarian Melayu. Kenapa perlu kita olahkan, mengambil sebagai contemporary ataupun semasa? Okey, jadi dia ada dua pemikiran untuk memenuhi kehendak semasa generasi sekarang, dan di waktu yang sama jangan kita istilahnya hilangkan identiti tarian Melayu asli. Okey. Apa yang dilakukan malam ini adalah yang terbaik. Jadi saya menyarankan kepada koreografer yang ada sekarang ini, mereka perlu mencari identiti Melayu, perlu mengekalkan tradisi kita, dan kalau sekiranya mereka nak membuat olahan ataupun penterjemahan yang lain tu silakan, boleh, bukan bermakna kita kena totok begitu, tidak, tak semestinya, kerana ia harus disesuaikan dengan generasi sekarang. Tetapi di waktu yang sama, asas yang Melayu itu wajib dikekalkan supaya kita tidak hilang punca, tidak hilang identiti Melayu itu nanti. Kalau tak ada koreografer yang seperti kita tonton malam tadi, diberikan, ditanamkan dengan rasa kecintaannya kepada tradisi Melayu, makanya dengan sendiri akan hilang. So saya sarankan dalam kita menjelajah ke abad ini,
di waktu yang sama kita juga mesti wajib melihat kepada asas kita sendiri.